Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Natasha binti Muhammad Nazri bernama metrik 262648 akan membentangkan mengenai identiti budaya pasangan saya. Jadi, tanpa kita melengahkan masa, ayuh kita kepada perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini. Jadi, antara perkara-perkara yang akan kita bincangkan dalam pembentangan ini adalah, so boleh tengok dekat sini. Antaranya adalah biodata diri, latar belakang bangsa, latar belakang agama, latar belakang ekonomi, latar belakang status perkahwinan pasangan, peranan jantina, peranan sosial, peranan keluarga dan juga persepsi terhadap pasangan. Jadi, perkara pertama yang akan saya sentuh adalah biodata diri pasangan. Tengok kat sini. Nama sebenar pasangan adalah Nurul Adibah binti Mustafa. Boleh panggil Adibah. Berumur 22 tahun. Berasal daripada negeri Perlis, Indera Kayangan. Sekarang dia belajar di Universiti Utara Malaysia di Sintok Kedah dan mengambil jurusan pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Sekarang dah semester 5. Seterusnya kita akan lihat latar belakang bangsa pasangan. Jadi keluarga Adibah adalah daripada bangsa Melayu. Tetapi ayah Adibah ada darah campuran bangsa Jawa, manakala ibu Adibah ada campuran darah bangsa India. Next kita akan lihat pula latar belakang agama pasangan. Menurut Adibah, dia mula diajar untuk berwuduk dan solat seawal umur 6 tahun. Manakala dia mula belajar Al-Quran daripada tok guru di sebelah taman rumahnya. Jadi dia telah khatam Al-Quran seawal umur 11 tahun. Pada pendapat saya, memang awal dia khatam. Mungkin sebab tok guru tu garang kan. So dia jadi khatam Al-Quran lagi awal. Dia juga mendalami ilmu asas agama Islam di kelas Kafah, iaitu dari tahun 1 hingga tahun 5. So dia bergraduasi di kelas Kafah dalam peperiksaan UPKK. Dan last kali dia juga banyak mendalami ilmu agama Islam melalui ibu bapa dan juga media sosial. Hal ini kerana keadaan pandemik COVID yang telah melanda negara menyebabkan dia tidak boleh untuk belajar agama Islam di kelas-kelas agama seperti di kelas di masjid, surau dan sebagainya. Seterusnya kita beralih pula kepada latar belakang ekonomi pasangan. Kita mula dulu dengan latar belakang ekonomi ibu bapa Adibah. Bapa Adibah merupakan pesara mada dan bapa Adibah pernah menjual kicap dan juga agar-agar yang diberi nama Nasmi, iaitu gabungan nama bapa Adibah dan juga ibu Adibah. Ibu Adibah pula merupakan suri rumah tangga sepenuh masa. Jadi kita beralih pula kepada adik-beradik Adibah. Kakak sulung pertama Adibah merupakan guru mata pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Arau Perlis. Manakala kakak kedua Adibah merupakan doktor di Hospital Bukit Mentajam. Kakak ketiga Adibah pula merupakan pekerja di sebuah pasaraya, manakala abang Adibah pula merupakan seorang jurutera elektrik di Johor. Kakak kelima Adibah pula merupakan perunding perumahan. Manakala Adibah pula iaitu anak bongsu merupakan mahasiswi di Universiti Utara Malaysia. Seterusnya kita beralih pula kepada
ekonomi pasangan. Okey, menurut Adibah, dia lebih suka bekerja kerana bekerja mampu untuk memberikan pengalaman dan juga wang kepada Adibah untuk tabungan diri sendiri. Okey, Adibah juga pernah mengusahakan sebuah perniagaan kecil yang diberi nama Coklat Manis by Adibah Nazmi, iaitu sebuah perniagaan yang menjual kokoja. Okey, kokoja yang sekarang ni tengah popular kan dekat satu Malaysia ni kan, semua orang tengah cari kokoja. Okey, boleh makan time kelas, boleh makan time waktu lapang. Okey, so dia perniagaan dia ni mendapat sambutan daripada warga Perlis, rakan-rakan dan juga di serata Malaysia kerana perniagaan dia ni dia boleh buat cash on delivery, dia boleh post. Okay, so at the same time dia boleh membina pengalaman cara-cara untuk berinteraksi dengan pelanggan, raga-raga pelanggan dan sebagainya. Okay, namun perniagaan Adibah terpaksa dihentikan kerana kekangan waktu belajar. Okay, menurut Adibah, dia berasa tak boleh nak bahagi masa kerana semester 5 ni merupakan semester yang agak crucial bagi sesetengah pelajar kerana terlibat dalam banyak assignment. Okay, memandangkan kita sekarang dalam keadaan pandemik COVID, so proses pembelajaran totally dalam aplikasi Webex, iaitu online. Jadi Adibah mengatakan dia terpaksa berhenti buat sementara waktu, tetapi akan meneruskan perniagaan tersebut jika diberi peluang. Okay, next kita beralih pula kepada latar belakang status perkahwinan pasangan. Okay, Adibah dia sekarang masih berstatus bujang, iaitu tak lagi diikat oleh mana-mana lelaki. Okey, namun menurut Adibah, dia hanya akan berfikir ke arah perkahwinan setelah bergraduasi dari UM, setelah mendapat pekerjaan. So pendek kata, bila status kewangan dah stabil, dah kukuh, baru dia akan berfikir ke arah yang lebih dalam. Okay, next kita beralih pula kepada peranan jantina pasangan. Okay, setelah saya menemubuat Adibah, saya mendapati bahawa dirinya berada pada tahap pertengahan, iaitu tidak terlalu maskulin dan tidak terlalu feminin. Okey, sebagai buktinya, okey, dari sifat maskulin, dia berperwatakan agak kasar. Okey, dan dia juga gemar melakukan aktiviti-aktiviti lasak dan mencabar seperti mendaki bukit dan sebagainya. Okey, daripada sifat feminin pula, dia dikatakan gemar untuk memasak dan juga gemar untuk berbaju kurung. Okey, kalau tak percaya boleh tengok dekat gambar dekat sebelah ni yang saya dah tunjuk ni. Okey, daripada sini kita boleh tengok daripada sifat maskulinnya, nampak tak bukti yang dia tengah duduk atas bukit. Okey, tengah menikmati pemandangan dekat bukit. Okey, yang seterusnya kita tengok dekat daripada segi sifat feminin. Okey, kita boleh tengok yang dia gemar untuk baju kurung. Okey, jadi sifat-sifatnya ni saya boleh katakan dia berada pada tahap pertengahan, iaitu tidak terlalu maskulin dan juga tidak terlalu feminin. Okey, next kita akan beralih pula kepada peranan sosial pasangan. Okey, okey, kat sini. Okey, menurut Adibah, sewaktu di zaman persekolahan, dia tidak terlibat dalam apa-apa aktiviti yang diajukan oleh pihak sekolah. Mungkin kerana tidak diberi peluang dan ruang oleh guru-guru di sekolahnya. Namun sewaktu dia mula memasuki di UUM, okey, dia mula bergiat aktif dalam
kelab dan pertubuhan yang dianjurkan oleh pihak UM. Okey, buktinya dekat sini kita dapat tengok masa semester 1 hingga semester 3 dia telah memberanikan diri untuk menyertai jawatan kuasa kepimpinan pembangunan siswa INASIS Keran. Okey, iaitu sebuah jawatan kuasa yang menjaga kebajikan pelajar di peringkat INASIS. Okey, jadi setelah menghadiri sesi temuduga, dia telah berjaya menempatkan diri dalam salah satu AJK dalam jawatan kuasa tersebut. Dia telah terpilih untuk menjadi timbalan Biro Komuniti Integrasi dan Antarabangsa selama satu penggat, iaitu daripada semester 1 hingga semester 3. Okey, setelah tamat tempoh jawatannya itu, dia juga telah memberanikan diri sekali lagi untuk bertanding dalam jawatan majlis tertinggi, iaitu timbalan presiden, dan nasib menyembelahi dirinya kerana dia telah terpilih dan diberi kepercayaan selama satu penggal untuk menjadi timbalan presiden di INASIS Keran. Okey, kita korang boleh tengok dekat sini antara bukti iaitu poster dirinya yang telah menjadi JKPS di INASIS Keran. Okey, next kita akan lihat pula peranan keluarga Adibah. Okey, so Adibah mempunyai 6 orang adik-beradik, iaitu 5 perempuan dan 1 lelaki. Dan dia merupakan anak perempuan bongsu dalam keluarganya. Okey, walaupun dia anak bongsu, tetapi dia mengambil tanggungjawab sebagai anak-anak dalam rumah untuk membantu ibu bapa apabila berada dalam kesusahan. Okey, hal ini kerana kakak-kakaknya serta abangnya duduk jauh daripada keluarga, daripada rumah mereka. Jadi dialah yang mengambil tanggungjawab untuk bantu ibu bapa apabila ibu bapa dia sakit, perlukan bantuan. Okey, so selain itu dia juga banyak bantu ibu bapa daripada segi kewangan, di mana dia lebih gemar untuk bekerja. Jadi bebanan kewangan tidak sepenuhnya diberikan dan tertumpu kepada dia sahaja. Jadi tabungan ibu dan bapanya boleh disimpan untuk kegunaan di hari-hari akan datang. Okey, perkara terakhir yang akan saya sentuh dalam pembentangan saya ini adalah persepsi terhadap pasangan. Okey, so daripada apa yang telah dinyatakan dalam slide ini, saya menyatakan bahawa semasa temu bual berlaku, saya melihat daripada segi watak Adibah, dia merupakan seorang anak yang manja dan tidak pandai berdikari. Hal ini kerana dia merupakan anak bongsu dalam keluarganya. Namun persepsi saya terhadap Adibah berubah setelah sesi tersebut berlangsung dan diakhiri dalam keadaan yang amat lancar sekali. Okey, jadi persepsi yang saya lihat sebelum dan selepas adalah amat berbeza, di mana setelah melakukan sesi temu bual, saya mendapati bahawa Adibah bukanlah seperti apa yang saya fikirkan di awal temu bual. Di mana saya melihat Adibah merupakan seorang yang sangat berdikari, sangat bertanggungjawab, di mana dia banyak membantu keluarga dari segi kewangan, daripada segi tanggungjawabnya sebagai anak, di mana dia banyak membantu ibu bapa untuk pergi ke sesuatu tempat, di mana dia bertindak sebagai pemandu untuk ibu dan bapanya apabila ibu bapanya ingin menziarahi kawan-kawan ataupun sakit. Okey.
Seterusnya saya akan tunjukkan pula persepsi Adiba terhadap saya. Okey, melalui temu bual yang telah dijalankan, Adiba mengatakan bahawa saya merupakan seorang yang peramah dan mudah untuk didekati, di mana dia berasa selesa untuk bercerita mengenai diri dan keluarganya kepada saya. Okey, jadi sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Diharapkan ianya dapat memberi input kepada audiens yang menontonnya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.